Okey. Okey, bila kita dah tahu, kita dah jumpa formula F equal to MA ni, ingat sampai mati ni. Besok malaikat tanya ke, kan? Okey, dia berkait rapat dengan satu hukum Newton. Okey, hukum Newton yang seterusnya yang kita jumpai iaitu hukum Newton kedua. Sebelum ni kita dah jumpa hukum Newton pertama, betul tak? Hukum Newton pertama cakap apa? Inersia. Hukum Newton pertama berkaitan dengan inersia, kan? Dia kata apa? Hukum Newton pertama cakap setiap objek akan kekal dalam keadaan rehat ataupun kekal dalam keadaan bergerak selagi tiada daya luar yang bertindak ke atas dia. Betul tak? Itu berkaitan dengan inersia, kan? Hukum Newton pertama. Okey, sekarang bila kita belajar daya, kita jumpa hukum Newton yang kedua. Apa maksud hukum Newton kedua? Dia kata apa? Kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya yang bertindak pada arah tindakan daya. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris dia ialah Newton's second law of motion. Newton's second law of motion is what? The rate of change of momentum is directly proportional to the force. Okey, ni saya nak terangkan. Ni ramai yang blur nanti. Okey, apa maksud dia kata kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya? Okey, apa formula daya tadi? Saya ulang balik. F equal to MA. Setuju tak? Betul? F equal to MA? Betul. Okey, so bila kita, kita substitute kan, apa formula A? Macam mana nak dapat pecutan? Ingat tak? A equal to what? Formula pecutan. A equal to V tolak U per T. Betul? Ingat tak yang formula yang depan-depan dulu? V equal to U tambah AT. S equal to UT plus 1 over 2 AT squared. V squared equal to U squared plus 2AS. Ingat? A equal to V minus U per T. Betul kan? Okay, so nak dapat pecutan, kita kena tolak V tolak U per T, betul? So, yang ini kita gantikan dalam ni. Gantikan dalam F equal to MA. So, formula kita akan dapat M darab dengan A ialah V tolak U per T. V tolak U per T. Sama juga dengan F. Betul? Okay, so matematiknya awak expandkan ni. So awak akan dapat MV tolak MU per T. F equal to MV tolak MU per T. Setuju tak? Setuju? Ke salah saya expand ni? Setuju. Betul kan? Betul. Okay, apa maksud MV? Kelas, MV ni apa maksud dia? Ingat tak formula MV? MV equal to what? Baru kita belajar sebelum ni. P. MV sama juga dengan apa? P. MV sama juga dengan P, iaitu momentum. Ingat? MV ialah momentum. So, MV tolak MU. So, MV ialah momentum akhir. MU ialah momentum awal. Kenapa saya kata MV ni momentum akhir? Sebab dia pakai apa ni? V, halaju akhir. U dia pakai halaju awal kan? Maksudnya MV ialah momentum akhir, MU ialah halaju awal. So halaju akhir tolak halaju awal per T. MV tolak MU maksudnya apa ni? Ini ialah perubahan momentum. Kenapa perubahan momentum? Sebab halaju akhir pula. Momentum akhir tolakkan dengan momentum awal. So dapat perubahan momentum. Okey, macam mana kita nak baca ni? MV tolak MU per T. Ini halaju akhir, ini halaju awal. So maksudnya ini adalah perubahan momentum. Awak gelap ke? Saya nak buka lampu ke? Terang kan?
Okey. Okey, so apa-apa formula fizik yang ada per T, maksudnya dia mesti ada kadar. Kadar ialah per masa. So, kita nak baca kat sini ialah daripada formula ni, F ialah mv tolak mu per T, T ialah kadar. So, kadar mv tolak mu ialah perubahan momentum. Kadar perubahan momentum. mv tolak mu ialah perubahan momentum. T ialah kadar. So, kita cara nak tulis dia ialah F ialah kadar masa dia perubahan momentum. Okay? Boleh? Tu sebab dia kata, kat sini dia kata kadar perubahan momentum. Ni. Kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya. Okay. So, F ialah mv tolak mu per T. So, hubungan antara kadar perubahan momentum dengan daya ni adalah berkadar terus. Maksudnya kalau kadar perubahan momentum ni tinggi, so daya yang diberikan maksudnya juga adalah tinggi. Okey. Saya nak cerita satu benda. Saya nak cerita pasal satu benda. Macam mana kita nak tahu hubungan antara dua benda? Sama ada dia berkadar terus ataupun berkadar songsang. Boleh tak? Nak dengar tak? Nak. Okey, macam ni. Contoh okey, ini kita tutup. Semua benda ni kita tutup dulu. Okey, tak payah tengok pasal F ikutan MA ni. Saya nak cerita pasal awak benda yang terlalu umum. Apa maksud berkadar terus dengan berkadar songsang? Okey, katakan kita ada 3 variable. Ada A, ada B, ada C. Contoh ini yang umum Okey, saya buat satu equation, satu persamaan. A equal to BC. Ini persamaan dia lah. Ini persamaan umum dia. Soalan saya, okey, dalam satu persamaan ni, apa-apa persamaan pun dalam fizik, saya percaya benda lain pun sama juga. Dalam satu persamaan, kita hanya boleh Ayu ni apa? Nampak. Tak nampak? Nampak ke tak? Ayu ni tak nampak? Cikgu atas. Atas sikit. Cikgu atas sikit kot. Kamera atas sikit. Cikgu punya kertas tu ke atas sikit. Cikgu, kertas. Macam mana kertas nak ke atas? Kau ingat kertasnya apa? Terapung. Bukan, tolak Ke depan. Tolak ke depan. Oh, tolak ke depan. Nampak? Nampak. Dah Okey, nampak. Boleh? Ons. Okey. Dalam satu Boleh. persamaan, kita hanya boleh cari hubungan, kita nak cari hubungan antara dua variable sahaja. So, yang lain kena keep constant. Macam awak buat eksperimen. Awak buat satu eksperimen. Berapa variable yang awak punya manipulated variable awak berapa? 1 ke 2? Pemboleh ubah manipulasi 1 kan? Responding pun 1. So yang lain semua kena keep constant. Okey, soalan saya daripada persamaan ni, soalan saya, apa hubungan A dengan B? Macam mana kita nak buat? Adakah hubungan dia berkadar terus ataupun hubungan dia berkadar songsang? Siapa boleh jawab? Kadar terus. Kenapa berkadar terus? Kalau A naik, B pun naik. Kenapa? Kalau A bernaik, B pun bernaik. Yelah, kenapa? Macam mana awak tahu A naik tu B akan naik sebab dia berkadar terus? Macam mana awak tahu dia berkadar terus?
Wah, ada sama dengan. Tak, bukan. Tak tepat. Okey, macam ni ya. Bila kita nak cari hubungan A antara A dengan B, okey, kita tengok balik equation asal. A equal to BC. Betul tak equation asal kita kan? So, kita nak cari hubungan A dengan B. So, apa nak jadi pada C? C jadi apa? C kita tutup. Kita jadikan dia constant variable. Apa constant variable? Pemboleh ubah dimalarkan. Kita tak payah tengok lah. So, C ni seolah-olah tutup. So, kita tengok A dengan B kan? So, A equal to B. Okay, dalam matematik, A equal to B. Maksudnya, sama tak dengan A per 1 equal to B per 1? Sama tak? Sama. Sama. Okay. Dalam Sama. matematik lagi, yang atas ni kita panggil apa? Bawah ni kita panggil apa? Atas kita Pengangka, panggil apa? penyebut. Numerator Pengangka. Penyebut Pengangka. Penyebut kan? Atas kan? Betul ke atas penyebut? Tak pasti. Pengangka. Bawah apa? Pengangka kan? Bahasa Inggeris dia atas ialah numerator dan bawah kita panggil apa? Di apa? Denominator Tak kisahlah bawah nama dia tak kisahlah. Okey. Kita nak tahu dia berkadar terus ataupun berkadar songsang. Okey, kita tengok A dengan B. A ni jadi penyebut, B pun jadi penyebut. Betul tak? Dua-dua jadi penyebut kan? So, kalau dua-dua jadi penyebut, maksudnya hubungannya adalah berkadar terus. So, A berkadar terus dengan B. Ini hubungan dia. Kalau dua-dua jadi penyebut. Okey? Boleh? Allah. Okey, salah. Pengangka. Okey, pengangka. Bawah ialah penyebut kan? Okey. Kalau dua-dua jadi pengangka, dua-dua hubungannya adalah berkadar terus. Kalau dua-dua jadi penyebut, dua-dua hubungannya pun berkadar terus. Tapi kalau satu jadi pengangka, satu lagi jadi penyebut, hubungannya adalah berkadar songsang. Dia terbalik kan? Satu pengangka, satu lagi penyebut, dia berkadar songsang. Dua-dua pengangka berkadar terus. Dua-dua penyebut, dia berkadar terus. Okey, saya bagi lagi satu contoh. Okey, tadi ialah A equal to BC. Okey, saya cari tadi A dengan B, hubungannya adalah A berkadar terus dengan B. Okey, pertama. Betul? Okey, yang kedua, saya cari apa hubungan B dengan C. B dengan C. Okey, kita buat balik equation yang general. Okey, A equal to BC. Betul? Okey, lagi satu. Kalau kita nak cari satu hubungan, B, contohnya B dengan C kan? Okey, B sini, C sini. So, A ni kita tutup. Jadi, pemboleh ubah yang dimalarkan. Betul tak? Okey. So, bila kita nak cari hubungan, lagi satu syarat dia ialah dua-dua ni, B dengan C ni tak boleh duduk bersebelahan. Seorang kena duduk di sini. Seorang kena duduk sebelum equal ni. So katakan saya pindahkan B ke sini. Okay, so A per B sama dengan C, betul tak? A per B sama juga dengan C. So A tadi kita dah tutup, A tutup. Okay. So equation kita jadi apa? 1 per B equal to C per 1. Betul? C jadi apa tadi atas? Pengangka kan? C pengangka, B adalah penyebut. So seorang jadi pengangka, seorang lagi jadi penyebut. So apa hubungan dia? Berkadar songsang. Okay. So hubungannya adalah B berkadar songsang dengan berkadar songsang dengan C. Kalau berkadar songsang, kita boleh buat berkadar terus macam ni, tapi kena letak 1 per siapa. So, baca dia ialah B
berkadar songsang dengan C. Okey. B berkadar songsang dengan C. Yang ini tadi, mana tadi? Yang ini tadi A berkadar terus dengan B. Okey. Okey, boleh tak? Boleh tahu macam mana nak cari di sama ada dia berkadar songsang ke berkadar terus? Hello? Boleh. Boleh Okey. Kita patah balik kepada equation F equal to MA. Okey. Apa hubungan soalan pertama saya? Apa hubungan F dengan M? Siapa boleh jawab? F dengan M. F dengan M. Apa hubungan dia? Berkadar terus ke berkadar songsang? Terus. Berkadar terus. Berkadar terus. F berkadar terus dengan M. Ya Allah, pandainya. Berkadar terus. Okey, siapa yang tak dapat saya tunjukkan balik. Okey, F equal to MA. Bila kita cari F dengan M, so A kita tutup, betul tak? Bila A kita tutup, kita akan dapat F per 1 sama juga dengan M per 1. So F jadi angka, M pun jadi angka. Dua-dua sama. So dia jadi berkadar terus. Okey, bagus. Question kedua, soalan saya. Apa hubungan F A? Apa jawapan awak? F dengan A. Terus. Terus juga. Berkadar terus juga. F directly proportional dengan A. Okay, good. Ketiga, apa Berkadar songsang. hubungan M dengan A? M dengan A, kelas? Berkadar songsang. Inversely. Berkadar Berkadar songsang. songsang. Okay, saya tunjukkan. F Berkadar equal to songsang. MA. Ini equation kita. Bila kita nak cari antara M dengan A, so F ni kita tutup. Dah tutup dah. Tapi M dengan A ni duduk sebelah-sebelah. Tak boleh. M kena pindah sini ataupun A pindah sini. Saya pindahkan M. Dapat F over M equal to A. F kita tutup. So 1 per M equal to A per 1. Betul tak? So A ni jadi pengangka, M jadi penyebut. So seorang jadi pengangka, seorang jadi penyebut. Maksudnya dia berkadar songsang. So A berkadar songsang dengan Cikgu ke depan kertas. Tadi kait. nampak? Okey. Okey. Nampak? Nampak kan? Okey, so nak baca dia A berkadar songsang. Berkadar songsang ialah dah berkadar 1 per M. So A berkadar songsang dengan M. So maksudnya kalau A kita meningkat, M kita akan berkurang. Boleh? Nurun. Okey, saya nak benda ni awak ingat sampai mati. Sampai awak masuk universiti, sampai awak bekerja pun, ini macam mana, ini ialah kaedah paling, saya rasa paling mudah untuk awak ingat. Macam mana nak tahu hubungan antara dua variable. Berkadar terus boleh, ataupun nama lain berkadar langsung pun boleh tahu. Ataupun dia berkadar songsang. Ingat kita dalam satu equation, kita hanya boleh cari berapa hubungan, berapa variable punya hubungan? 2. 2 sahaja. Saya ulang lagi sekali. Katakan kita ada satu formula yang panjang. Okey, yang panjang. Okey, contohlah saya bagi Q equal to MC theta. Ini equation dia. Ini persamaan dia. Okey. Soalan saya test lagi sekali. Apa hubungan antara M dengan C? Apa hubungan dia? Inversely Songsang. proportional. Songsang. Inversely Proportional. M inversely proportional dengan C. Maksudnya bila M kita meningkat, C akan menurun. Betul? Betul. Okey. Apa hubungan antara Q dengan MC? Berkadar terus. Direct. Berkadar terus? Betul ke? Jawapannya adalah salah.
Kenapa salah? Sebab dia ada 3. Sebab dia sebab ada tak ada 3. Kan pemahaman. saya kata mana boleh lebih daripada 2. Hanya ada 2. Hanya boleh 2 variable sahaja. Tak boleh 3. Q, M, C. Ada 3 variable sekarang ni. Tak boleh. Awak tak boleh cari hubungan 3 variable secara serentak. Awak hanya boleh cari hubungan 2 variable sahaja secara serentak. Yang lain kena dimalar, kena keep constant. So, kita boleh cari antara Q dengan M ataupun Q dengan C. Kena buat satu-satu. Okey? Ingat, boleh? Boleh Boleh. Okey. Okey, so saya ulang balik lagi sekali. Apa maksud daya? Siapa boleh jawab? Buka mikrofon masing-masing. Apa maksud daya kalau saya tanya what is mean by force? Tolak tarik. Tolak tarik. Tolak dan Tolak tarik. Atau tarik. Pull or pull. What is the formula for force? F dengan F MA. equal to Tim S dah dengan MA. F equal to MA. What is the SI unit for MA. force? Newton. Sekejap, saya nak tunjuk satu benda. Bila kita Newton. nak guna unit Newton, Newton. F equal to MA. Okay, good. Awak kira-kira, awak contohnya awak dapat 5 cikgu. So jawapan awak ialah 5 Newton. Okay, correct. But awak kena memastikan bahawa M ni mesti dalam kilogram. A mesti dalam unit apa? Apa unit A? MS negatif 2. MS negatif 2. So, Newton ataupun kilogram MS negatif 2. Hai, betul tak? Betul. Faham. Kalau awak nak pakai Newton, awak kena pastikan mass dia dalam kilogram dan dia punya pecutan dia dalam MS negatif 2. Kan? Malan tu GC dalam kilogram. Gram. Okey. So awak pun cari. F equal to 10 gram darab, contoh 10 gram darab 10 MS negatif. Okey. So awak darab 10 darab 10 berapa? 100 kan? 100 Newton awak jawab. Cikgu jawapan Newton. Cikgu turun Jawapan awak betul ke naik salah? kertas. Tak nampak cikgu. Ke depan kertas. Jawapan Salah depan ke kertas. Jawapan awak betul ke salah sekarang ni? Salah. Salah. Sebab gram. Jawapan ini adalah salah. Kenapa? Gram Sebab gram. Tak gram. Unit. Awak tak boleh pakai Newton sebab dia dalam gram. So jawapan awak mesti 100 100. gram Dia MS negatif 2. Negatif 2. Okey. Boleh? okey. Tahun Boleh. kalau nak pakai Newton apa kita kena buat? Tukarkan jadi Tukar pada kilogram. kilogram. Yes, ya Allah pandainya. Gram ni tukar kepada kilogram dulu. So dapat 10 bahagi 1000 apa? 0.0001 kilogram kan? Betul? 0.01. Kosong. 0.01. Darab gram 10. Barulah awak boleh pakai unit Newton. So, tenang cerita apa kita nak buat. Kilogram. Dapat je soalan, kita tengok Tukarkan maklumat jadi tu, kilogram. tukar terus dalam kilogram. Ya. Kalau dia bukan dalam kilogram lah. Kalau dia dalam gram ke, awak kena tukar dalam kilogram. Baru awak boleh kira untuk dapatkan pakai unit Newton. Newton. Okay. Boleh. Boleh. Soalan akan banyak trik awak daripada sudut unit tu dia bagi. Biasanya dia bagi dalam unit gram, tapi last kali nanti awak akan bagi jawapan dalam unit Newton. So jawapan akhir awak akan salah. So markah akan Okey. ditolak pada jawapan akhir. Okey, boleh? Boleh. Okey. Apa hukum Newton apa yang terlibat dengan bila kita belajar pasal daya ni? Kedua. Hukum Newton Kedua. Hukum Newton kedua cakap apa? Ada. Ada perubahan momentum. Dan perubahan Ya. berkadar terus dengan daya. Daya. Okey, boleh saya teruskan dengan contoh pengiraan?
Boleh. Okey.